Tumpuan berita malam ini, Sarawak tubuh syarikat pembuatan jentera tuai kelapa sawit. 263 pemilik tanah Kampung Pulau Ulu terima pampasan RM75.7 juta. MBKS mencapai pengiktirafan global sebagai ahli AFCC. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Kerajaan Sarawak telah mengambil langkah penting dengan menubuhkan syarikat pembuatan jentera untuk menuai kelapa sawit yang menggunakan teknologi terkini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg mengumumkan bahawa melalui Sarawak Plantation Berhad SPB, dua model jentera penuai kelapa sawit telah dihasilkan dan dipatenkan dengan nama lipan dan kerbau. Menurut beliau, kedua-dua jentera itu mampu menuai sebanyak 1.2 tan buah kelapa sawit dalam masa hanya 2 minit. Inisiatif ini bukan sahaja akan meningkatkan kecekapan pengeluaran kelapa sawit tetapi juga menunjukkan komitmen Sarawak dalam menerapkan inovasi dan teknologi dalam sektor pertanian. Jadi kita bawa private sector macam ni Sarawak Plantation. Tadi saya menjemput PAB menjadi equity partner dalam syarikat tersebut dan Sarawak government will come in. Jadi ini adalah satu perkara baru dan ia sudah ada patent right. Jadi kita menjadi pengeluar utama dalam industri kelapa sawit di mana pasaran boleh membeli mesin kita. Kerana kelapa sawit ni bukan saja di Malaysia, di Southeast Asia, termasuk Indonesia kan, di Afrika pun ada. Jadi maknanya it become global machine. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Program Pemindahan Teknologi Sawit Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB di sini pada Isnin. Datuk Petinggi Abang Zuhari menjelaskan model jentera penuai lipan dan kerbau akan dilengkapi dengan teknologi terkini termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI untuk menilai tahap kematangan buah kelapa sawit sebelum dituai selain beroperasi sepenuhnya menggunakan alat kawalan jauh. Katanya inisiatif ini bukan sahaja bertujuan untuk memudahkan pemain industri kelapa sawit meningkatkan hasil tuaian tetapi juga untuk mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja luar. Beliau berkata, langkah seterusnya adalah untuk memanggil pakar dalam bidang penyelidikan dan pembangunan R&D untuk meningkatkan kecekapan jentera tersebut. Menurutnya, ia merupakan langkah proaktif dalam memastikan industri kelapa sawit Sarawak dapat bersaing dengan lebih efektif di peringkat global. Dari sudut factory yang akan sentiasa memperbaiki teknologi tersebut. Yang pun base teknologi sudah ada. Hanya kita perbaikilah lagi efisiensinya. Dalam majlis tersebut, beliau turut menyaksikan majlis pertukaran dokumen perjanjian antara MPOB dengan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak, SALKRA dan Micro Trading Sdn Berhad. Hadir sama Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom, Timbalan-Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben dan Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan Strategik dan Pengurusan Kementerian Peladangan dan Komuniti, Datuk Abdul Hadi Omar, Ketua Pengarah MPOB, Datuk Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir, Pengerusi MBOB, Datuk Muhammad Helmi Othman Bashar. Seramai 263 pemilik tanah di Kampung Pulau Hulu kini mengukir senyuman gembira apabila menerima cek pampasan berjumlah RM75.7 juta pada Isnin. Penyerahan pampasan tersebut melibatkan 124 lot tanah berhak milik dan 1 lot tanah hak adat Bumi-Putera dan disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam majlis penyerahan cek pampasan surat hak milik tanah dan kunci rumah Darul Hana bagi Ketua Isi Rumah Kampung Pulau Ulu di Wisma Sabati di sini. Manakala pengagihan kunci rumah pula seramai 60 orang ketua isi rumah KIR dari Kampung Pulau Ulu
telah diserahkan kunci rumah bagi projek perumahan Darul Hana. Program pencerahan cek pampasan itu dianjurkan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA dengan kerjasama Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar MUDN, Jabatan Tanah dan Survey JTS serta Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC. Sementara itu, bercakap dalam sidang media selepas majlis penyerahan tersebut, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu sebanyak 564 unit rumah telah siap dibina setakat ini di Darul Hana untuk KIR dari 3 kampung dan lot-lot di sekitar Jalan Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin dan Jalan Demak. 94 buah masih dalam pembinaan dan kita telah pun agihkan kepada 318 yang telah berjaya. Hari ini kita menyerahkan kunci untuk 60 penerima yang berjaya. Tambahnya, 94 rumah yang tinggal dijangka siap pada 2026, manakala 1,545 unit telah dirancang dalam Rancangan Malaysia ke-13 RMK ke-13 dan 418 unit dalam RMK ke-14, menjadikan keseluruhan unit sebanyak 2,621 rumah. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu daripada 564 rumah yang telah siap dibina, seramai 557 KIR dari 3 kampung termasuk Kampung Pulau Ulu dan lot-lot di sekitar Jalan Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin dan Jalan Demak telah ditawarkan rumah baharu, manakala baki 7 unit rumah masih dalam proses akhir dokumentasi untuk ditawarkan rumah. Turut hadir Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar, Datuk Abdullah Julaihi, Pengurus Besar LCDA, Datuk Zaidi Mahdi dan Pengarah JTS, Awang Zamhari Awang Mahmud. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS secara rasmi telah menyertai Bandaraya Komuniti Mesra Warga Emas AFCC di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan mendapat pengiktirafan global atas usaha mereka. Bandaraya Mesra Warga Emas memberi tumpuan bukan sahaja kepada infrastruktur dan dasar tetapi juga dalam membina komuniti di mana warga emas mempunyai akses kepada ruang awam yang selamat, penjagaan kesihatan yang boleh diharap, perumahan yang menyokong serta peluang untuk penyertaan sosial yang bermakna. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kue Hian menekankan bahawa pencapaian ini lebih daripada sekadar pengiktirafan global. Katanya, ia bertujuan untuk menginspirasikan seluruh komuniti termasuk NGO, masyarakat sivil dan semua peringkat kerajaan untuk bekerjasama mencapai piawaian antarabangsa. Age-friendly is part of inclusivity. So, child-friendly is part of inclusivity. And not only part of inclusivity, we want to make sure that these are international standard of recognition, not just because we are Borneo standard. Now we are world standard, in line with Sarawak nation building. Pencapaian ini menegaskan komitmen Kerajaan Sarawak untuk menjadikan Kuching Selatan sebagai sebuah komuniti di mana usia tidak menjadi penghalang kepada penyertaan atau kesejahteraan. MBKS tetap komited untuk memastikan bandaraya ini benar-benar inklusif, terutamanya bagi warga emas dengan menyediakan persekitaran yang selamat, boleh diakses dan menyokong di mana mereka boleh menjalani kehidupan yang bermakna. Turut hadir Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng, Timbalan Datuk Bandar, Datuk Zaidi Suhaili, Ketua Pejabat Negara WHO bagi Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura, Dr. Rabindra Abeyasing, Wakil Jabatan Kesihatan Sarawak, Dr. Lai Hui Wee, Wakil Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Bong Li Zer, Setiausaha Bandaraya Sementara, Wong Ming Kong, Pengerusi Jawatankuasa Bandaraya Mesra Warga Emas, Datuk Azizi Murni dan tetamu terhormat lain. Atlet Sarawak giat menjalani persiapan akhir bagi memburu kejuaraan Tamasya Sukan Se-Malaysia SUKSEM ke-9 2024 Terengganu pada Isnin. Chief Dimission CDM SUKSEM merangkap Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Buklen Mangip turut menyertai sesi persiapan bagi acara golf.
Acara golf yang akan diadakan di Kuala Terengganu Golf Resort itu dijadualkan bermula Khamis ini bagi kategori terbuka dan kategori VIP berlangsung pada Sabtu. Sementara itu, pasukan badminton yang diketuai Zaidi Ismail sebagai pengurus pasukan mengambil inisiatif menjalankan latihan terakhir dan sesi pemanas badan di Stadium Negeri Kuala Terengganu. Pasukan badminton Sarawak dijadualkan akan menentang Perak dan Kedah pada Selasa. Di Coral Crown Bowl, PB Central, pasukan Tenpin Bowling Suk Sarawak akan menjalankan persiapan terakhir yang akan memberikan saingan dalam acara tersebut bermula Selasa ini. Dalam pada itu, 16 atlet pasukan bowling Padang Sarawak mengadakan sesi pemanas badan di arena Low Bowl, Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Pasukan Sarawak memulakan saingan dengan menentang Perak pada Selasa. Manakala di Hotel Payak Bunga, pasukan Kerem Sarawak juga membuat persiapan sama. Mereka akan menentang Kedah dalam aksi pertama acara tersebut Khamis ini. Majlis Perasmian Pembukaan SUKSEM ke-9 2024 akan berlangsung di Stadium Tertutup Gong Badak bermula pada jam 7.30 malam ini. Upacara perasmian dijangka disempurnakan oleh Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Irsinia Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Dr. Abang Padli Abang Muhi telah dinobatkan sebagai penerima anugerah sastrawan Sarawak ke-6. Dilahirkan di Kampung Sembangan, Simunjan pada 12 Oktober 1962, beliau akan menerima wang tunai sebanyak RM20,000 sumbangan Kerajaan Sarawak. Pengerusi panel penilai Anugerah Sastra Sarawak ke-11, Datuk Dr. Adi Badio Zaman Tuah, berkata majlis penyampaian anugerah tersebut akan berlangsung pada 30 Oktober depan di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sebagai pengiktirafan kepada penerima anugerah ini, pada 30 Oktober dengan persetujuan pihak Astana akan diadakan majlis penyampaian anugerah sastra secara rasmi kepada pemenang-pemenangnya. Beliau turut memaklumkan bahawa majlis tersebut akan diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Selain itu, beliau menjelaskan bahawa pemilihan Abang Padli sebagai penerima anugerah ini didorong oleh penglibatan aktifnya dalam dunia sastra dan akademik. Saudara Abang Padli, Abang Muhi terlibat dalam hampir semua gathering dan amat aktif dalam pembentangan kertas-kertas dalam majlis-majlis ilmu seperti bengkel dan seminar, bukan saja peringkat setempat tetapi juga peringkat antarabangsa. Sebanyak 5 anugerah akan disampaikan dalam majlis tersebut, termasuk Anugerah Sastrawan Sarawak, Anugerah Khas Bahasa dan Sastra, Anugerah Penulis Sarawak mengikut genre, Anugerah Penulis Sarawak mengikut kategori bahasa serta Anugerah Penulis Harapan Sarawak. Hadir sama ialah Ahli Lembaga Pengelola dan Panel Penilai Anugerah Sastra Sarawak ke-11, Datuk Dr. Jenili Amir serta Setiausaha Anugerah Sastra Sarawak ke-11, Abang Haliman Abang Julai. Pengambilan guru di Sarawak untuk tahun 2024 telah meningkat dengan tambahan 2,180 calon guru berbanding 1,140 kekosongan asal. Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak, Datuk Dr. Azhar Ahmad berkata, usaha Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD dan sokongan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menerima sambutan positif. Menurutnya, ia menunjukkan perkembangan memberangsangkan dalam menangani masalah kekurangan tenaga pendidik di negeri ini. Jumlah penambahan guru lepas jumlah yang dipanggil semenduga saya dipahamkan memang begitu ramai dan sepatutnya mencukupilah untuk keperluan yang bagi bulan November ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis penyampaian anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2023 peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Padawan di Hotel Imperial Kuching pada malam Ahad. Sementara itu, Datuk Dr. Azhar menambah penganjuran majlis APC ini merupakan satu manifestasi keprihatinan terhadap penjawat awam yang berkualiti, dinamik dan berprestasi tinggi.
Mengucapkan sabar dan tahniah kepada PPD Padawan di atas pencapaian dalam bidang akademik, khususnya dalam SPM pada tahun 2023 yang lalu yang sangat memerangsangkan. Dan ini sudah tentu hanya dapat dicapai melalui kerjasama dan komitmen daripada semua pihak yang terlibat, guru-guru, para pengetua, guru besar, ibu bapa dan juga rakan-rakan strategik kita dalam membantu pencapaian anak-anak kita. Dalam majlis itu, seramai 250 warga kerja PPD Padawan telah diberi pengiktirafan sebagai penerima APC bagi tahun 2023. Hadir sama Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Dr. Abang Hud Abang Engkeh, Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Padawan, Dr. Abang Adam Abang Deli, Manager CPRF Sarawak Region, AOO, Kuching Branch, Presmental Kuching Branch Nina Meling, Focal Person PPD Padawan, Mulyadi Ahmad, Pengerusi Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak Zon B Kuching Padawan, Abid Hong, Yang di-Petua Persatuan Guru Besar Malaysia Cawangan Padawan, Edward Peter Bajat, serta para guru-guru dan kaki tangan akademik yang diraikan. Sekian Buletin UKAS bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin malam ini dengan sorotan Majlis Perasmian Program Pemindahan Teknologi Sawit Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.